اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلماتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله. اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا هازم الأحزاب اهزمهم 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 وانصرنا عليهم. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Yang turunkan kitab, yang gerakan awan, yang tewaskan tentera azab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. أستغفر الله إن الله كان توابا. 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 أستغفر الله إن الله
كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil seteruku dan seteru kamu menjadi teman rapat. Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin. Dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka. Sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang telah sampai kepada kamu. Mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah. Disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Janganlah kamu berbuat demikian. Jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keredaanku, tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan apa yang kamu zahirkan. Dan ingatlah sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara yang demikian, maka sesungguhnya telah sesatlah ia dari jalan yang betul. Jika mereka dapat menguasai kamu, nescaya mereka akan menjadi musuh yang membahayakan kamu. Dan mereka akan membebaskan tangan mereka dan lidah mereka terhadap kamu dengan kejahatan. Serta mereka suka kalaulah kamu juga menjadi kafir seperti mereka. Kaum kerabat kamu dan anak-anak kamu yang tidak menurut kamu beriman, tidak sekali-kali akan mendatangkan sebarang faedah kepada kamu pada hari kiamat. Allah akan memisahkan di antara kamu semua pada hari itu. Dan ingatlah, Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan. Kita berada pada penafsiran yang pertama surah Al-Mumtahanah atau Al-Mumtahinah. Surah yang ke-60 pada juzuk yang ke-28 pada ayat yang pertama sehinggalah ayat yang ketiga. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan larangan yang keras dari bersahabat
dengan orang-orang kafir. Istilah yang digunakan ialah mualat. Perkataan mualat memberi maksud berkasih sayang. Dan perkataan mualat kepada orang kafir memberi maksud untuk tolong-menolong. Patuh dan tunduk. Maka ini disebut mualat. Allah melarang orang-orang beriman daripada bermualat. Yang ini berkasih sayang, tunduk patuh, bersahabat dengan orang-orang kafir. Yang kita telah sebut sifat-sifat mereka. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini sifat-sifat mereka. Orang kafir yang bagaimana? Sebab dalam mukaddimah kita semalam kita dah sebut bahawa orang kafir ini ada dua jenis. Satu yang memusuhi Islam dan ingin mengeluarkan orang Islam daripada hak milik mereka. Mengeluarkan mereka daripada tanah air, mengeluarkan mereka daripada pemilikan harta mereka, apa sahaja. Satu lagi orang kafir yang tidak memusuhi Islam. Mereka tidak menzalimi orang Islam. Mereka hidup cara mereka. Maka dua kelompok orang kafir ini akan senantiasa ada sepanjang zaman. Golongan yang membenci Islam. Golongan yang tidak membenci Islam. Bagi mereka Islam tiada kaitan dengan mereka. Mereka anggap sebagai manusia biasa yang lain. Dan golongan kafir yang disebut oleh Allah ini ialah golongan yang memusuhi Islam. Yang mempunyai sejarah mengeluarkan orang Islam daripada negara Mekah. Yang punya sejarah mendera, menghina dan juga menyakiti orang beriman. Bukan sebahagian mereka dibunuh. Seperti Sumayyah binti Khayyat. Seperti Yasir. Sebahagian mereka diseksa begitu kejam. Sebagaimana berlaku pada Amir bin Fuhairah. Bilal bin Rabah. Sebagaimana berlaku kepada Khabbab bin Arad. Sebagaimana berlaku pada Zinnirah. Dan lain-lain kisah-kisah yang menunjukkan kejahatan mereka atas orang-orang Islam yang lemah. Maka Allah menyebut, Ya ayyuhalladzina amanu. Seruan kepada orang beriman. Wahai orang beriman. Ini adalah lambang keimanan. Ini adalah nilai keimanan. Dan ini persoalan iman dan kekufuran. La tattakhidhu, jangan kamu menjadikan. Perkataan ittikhaz memberi maksud kamu meletakkan kepercayaan kepada mereka. Menjadikan mereka tempat ditumpahkan kasih sayang dan kepercayaan. Maka ini perkataan ittikhaz. La tattakhidhu, jangan. Jadikan orang kafir ini sebagai tempat kamu tumpahkan kasih sayang. Atau kamu tumpahkan segala kepercayaan. Dengan menceritakan semua perkara tentang orang Islam. Sedangkan mereka sedang mencari rahsia orang Islam. La tattakhidhu aduwi, musuh aku, kata Allah. Allah memulakan dengan kalimah musuh aku. Yang dimaksudkan dengan musuh Allah ialah yang kufur pada Allah, yang mensyirikkan Allah. Maka ini musuh Allah. Yang tidak beriman dengan apa yang diturunkan dalam kitabnya. Yang tidak beriman dengan apa yang diturunkan pada Rasulnya. Bukan yang memusuhi orang beriman. Ini kategori musuh Allah. Jangan ambil mereka. Wa aduwakum, dan juga ia adalah musuh kamu. Yang dimaksudkan dengan musuh kamu, dia sentiasa inginkan kejahatan kepada kamu. Menganiaya kamu, memfitnah kamu, menghina kamu dan lain-lain. Musuh Allah dalam hal akidah, jelas. Dan musuh kamu dengan sentiasa suka menyakiti kamu dengan lidah-lidah mereka, dengan tangan-tangan mereka, dengan wasangka-wasangka mereka. Turun ayat ini, ada sebab turun ayat ini, supaya kita jelas penafsirannya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dan lain-lain para ulama hadis daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh
beberapa orang sahabat, iaitu Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Miqdad bin Aswad, untuk mengejar seorang wanita. Mengejar mereka di satu kawasan namanya Raudatul Khakh. Raudatul Khakh, satu kawasan iaitu 12 batu daripada Madinah. Sikit lebih kurang 20 km. Wanita tersebut bernama Sarah. Kisahnya ialah, bila mana Sarah datang ke Madinah bertemu dengan Nabi SAW dan menceritakan tentang keperluannya, ada hajat, susah, tak ada duit, tak ada pakaian. Maka Rasulullah menyuruh Bani Muttalib supaya membantu dia. Lalu Hatib bin Abi Balta'ah membantu wanita ini dengan memberikan kepadanya 10 keping emas dan memberikan kepadanya pakaian baru. Tetapi dia ada satu tugas. Hatib bin Abi Balta'ah digunakan wanita bernama Sarah ini untuk bawa satu surat hantar ke Mekah. Ia berlaku pada tahun ke-8 Hijrah. Bila Nabi SAW pada tahun 8 Hijrah, Nabi ingin menyerang kota Mekah. Disebabkan musyrik Mekah telah mengkhianati perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah, dia tak patuh. Maka Rasulullah SAW memberitahu para sahabat bahawa mereka akan menuju ke Mekah dan mengepung Mekah. Berita ini rahsia. Namun Hatib bin Abi Balta'ah, dia ada keluarga kat Mekah. Dan keluarganya ini dijaga oleh orang-orang kafir di Mekah. Sebagai membalas jasa, membalas budi. Maka Hatib membocorkan rahsia Rasulullah nak bergerak ke Mekah. Hatib bin Abi Balta'ah tulis surat. Dalam surat tersebut dia berkata, min Hatib bin Abi Balta'ah ila ahli Makkah i'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridukum fakhudhu hizrakum. Ringkas surat tu. Daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada penduduk Mekah, ketahuilah Rasulullah akan menyerang kamu, maka hati-hati. Tujuan dia berbuat demikian hanya kerana nak selamatkan keluarganya di Mekah yang tidak berhijrah, yang dijaga oleh orang bukan Islam. Jadi nak tolonglah keluarga dia ni biar selamat. Sebab dengar Rasulullah nak serang Mekah. Tapi dia telah khianat Rasulullah SAW, membocorkan rahsia perang. Maka Jibril AS menurunkan wahyu kepada Rasulullah beritahu bahawa di kalangan kamu ada pengkhianat. Dia telah hantar surat itu kepada seorang wanita. Wanita tersebut yang kita sebut namanya Sarah. Dia mendapat upah daripada Hatib bin Abi Balta'ah. Maka dia terus bergerak daripada Madinah ke Mekah untuk sampaikan surat. Dan surat itu disembunyikan pada sanggur rambut dia. Sanggur rambut dia. Maka Rasulullah bila Jibril beritahu, Nabi suruh Ali, Nabi suruh Zubair, Nabi suruh Miqdad bin Aswad dan beberapa orang sahabat yang lain. Di antaranya ialah Ammar, di antaranya ialah Amru dan lain-lain pahlawan Islam. Pergi kejar perempuan tu. Dan perempuan tu bergerak di atas Haudash atau disebut sebagai Za'inah. Perempuan dulu kalau cara perempuan dia bermusafir, unta tadi dia letakkan rumah kecil. Rumah kecil itu dipanggil Za'inah atau disebut juga Haudash. Duduk dalam tu. Mereka tahu itu perempuan. Lalu Sayyidina Ali pun kejar bersama sahabat. Sehingga sampai ke tempat yang Rasulullah sebut. Yang bernama Raudah Khakh. 20 km daripada kota Madinah. Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya, akhrijil kitab. Keluarkan surat. Lalu perempuan ini berkata, ma ma'i min kitab. Mana ada kitab? Mana ada surat? Tak ada. Kata perempuan ini. Fakulna. Lalu kami berkata, la tukhrijinnal al-kitab. La tukhrijannal kitab. Sama ada kamu keluarkan kitab ataupun kami tanggalkan baju kamu semua. Sama ada kamu keluar kitab, keluar surat tu, atau kami tanggalkan baju kamu. Ini dia sorok mana-mana kat pakaian.
Dan riwayat yang lain Sayyidina Ali berkata kepadanya, sama ada kamu keluarkan kitab ataupun aku tebas kepala kamu. Potong kepala. Sebab ini khianat. Dia menjadi jasus. Jasus jadi SB. Jadi penyampai maklumat. Lalu wanita ini bila dia ugut demikian, maka dia pun takut. Lalu dia mengeluarkan surat daripada sanggulnya. Keluar ikut sanggul, sorok ikut sanggul. Surat kecil je, ringkas surat tu. Daripada Hatib bin Abil Balta'ah kepada ahli Mekah, Rasulullah hendak menyerang kamu, maka hati-hati. Itu dia isi surat dia. Hati-hati. Lalu di bawah surat itu bertemu dengan Nabi SAW. Maka Nabi panggil Hatib bin Abi Balta'ah. Mahadha ya Hatib. Apa benda ni Hatib? Apa benda ni? Mahadha. Kenapa kamu buat macam ni? Qal. Maka Hatib kata, la ta'jal alayya ya Rasulullah. Ya Rasulullah, jangan segera menghukum saya. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Saya ni ada hubungan baik dengan orang Quraisy. Saya dengan Quraisy tak gaduh walaupun saya masuk Islam, saya tak gaduh dengan dia. Walam akum min anfusiha. Dan saya bukanlah di kalangan orang yang bersama dengan mereka. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat. Di kalangan sahabat muhajirin mereka ada kerabat. Yahmu nabiha ahlihim wa amwalahum bi Makkah. Yang boleh menjaga kaum keluarga mereka di Mekah dan harta benda. Sedangkan saya tak ada. Dia nak beritahu sahabat-sahabat muhajirin lain yang berhijrah, mereka masih ada keluarga kat Mekah. Dijaga dengan kuat. Tapi saya tak ada keluarga. Saya tinggalkan keluarga saya yang tak dijaga oleh sesiapa. Maka saya mengharapkan orang Mekah jaga, jangan aniaya. Sebab itu saya tolong beritahu. Bukan kerana murtad pada agama, wahai Rasulullah. Bukan kerana saya nak murtad. Bukan kerana saya redha kepada kekufuran. Kata dia, wa ma fa'altu dhalika kufran wala irtidadan an dini wala ridan bil kufri. Saya bukan lakukannya kerana saya kufur atau kerana murtad atau kerana redha dengan kufur. Semata-mata nak jaga kaum keluarga je. Lalu kata Nabi SAW, sadaq. Memang betul kamu. Betul. Betul lah kamu cakap tu. Betul demikian. Namun Allah turunkan ayat ini. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuh-musuh kamu, musuh Allah dan musuh kamu sebagai orang-orang kepercayaan kamu. Walaupun kamu ni ada keluarga yang kamu harap orang kafir jaga, namun mereka tetap dalam keadaan musuh orang Islam. Tetap kamu tak boleh bocor rahsia. Lalu sahabat iaitu Umar Al-Khattab berkata kepada Nabi SAW, da'ni ya Rasulullah adribu unuqa hadzal munafiq. Wahai Rasulullah, izinkan aku penggal kepala munafik ni. Ini munafik ni boleh bocor rahsia. Izinkan aku penggal kepala munafik. Kata Nabi SAW, wa ma yudrika ya Umar. Wahai Umar, kamu tak tahu dia ni siapa. Tak boleh kata munafik macam tu. La'allallaha qad tala'a ala ahli badrin. Kerana dia adalah ahli Badar. Hatib bin Abi Balta'ah ni, dia adalah salah seorang sahabat yang terlibat dalam perang Badar. Dan sahabat-sahabat yang terlibat dalam perang Badar, Allah Ta'ala telah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Buat apa kamu buat, aku telah ampunkan dosa kamu. Jadi sahabat ahli Badar, kalaupun mereka buat salah, Allah dah ampun dosa mereka. Dan Hatib bin Abi Balta'ah kata tadi, bukan saya nak khianat, saya cuma nak protect keluarga saya. Tapi perbuatan itu jadi khianat. Tapi dia bukan niat nak khianat. Dia bukan niat nak khianat, tapi perbuatan itu khianat. Sebab bocor rahsia. Sebab itu surat tu Rasulullah suruh kejar. Dan sempat ambil surat tu. Dan tak sampai pada penduduk Mekah. Perjalanan dirahsiakan. Artinya, orang kafir tak tahu. Kerana Rasulullah sempat mengambil surat tersebut. Lalu, Umar Al-Khattab bila dengar begitu, fafadat aina Umar. Lalu Umar menangis. Lalu dia berkata, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih mengetahui. Asal Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah izinkan saya pancung kepala munafik. Nabi kata dia munafik macam tu. Dia ni ahli Badar. Ahli Badar dia ada keutamaan dia. Dan Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat yang cintakan Islam. Cuma dia silap, teknikal dia salah. Cara tu salah. Apapun tujuan dan niatnya, cara salah.
Ini yang disebut dalam Islam, al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat tak boleh menghalalkan cara. Perbuatan itu tetap namanya khianat. Walau dia tak berniat macam tu. Dia tak ada niat. Maka Hatib bin Abi Balta'ah, dia bertaubat sesudah itu. Dan dia sahabat yang wafat pada tahun 30 Hijriah. Pada zaman pemerintahan yang telah pada zaman pemerintahan Uthman bin Affan. Dan Uthman bin Affan telah menjadi imam untuk solat jenazah dia dan dikebumikan di Baqi'. Ini kisah Hatib bin Abi Balta'ah, meninggal pada usia 65 tahun. Seorang yang pemurah, baik. Tapi silap buat teknikal. Ada kita tengok orang baik-baik, tapi dia salah buat. Dia salah perhitungan. Dia salah tindakan. Dia baik, tapi tindakan tu salah. Tetap salah. Oleh kerana dalam Islam, orang yang membocorkan rahsia, setengah menyatakan yang menjadi pengkhianat, dia panggil jasus, boleh dihukum bunuh. Tapi jumhur ulama kata tak boleh hukum bunuh. Ia dihukum ta'zir mengikut pemerintah. Tengok dia punya jasus atau jawasis, dia punya khianat tadi, kesan dia setara mana, sebesar mana. Kalau besar, maka hukumannya pun berat. Macam Hatib tadi belum sampai. Dia cuma beritahu Nabi nak serang, itu je. Hanya untuk menyelamatkan keluarga dia dan menyelamatkan orang-orang yang tolong keluarga dia. Setakat tu lagi lah yang lain lagi. Dia tak tahu mereka ini dalam satu acuan yang tetap akan beritahu. Maka akhirnya Rasulullah pun keluar pada tahun ke-8 Hijrah dan Rasulullah berhenti di luar Mekah, dan daripada situ Rasulullah melakukan serangan provokasi untuk melemahkan orang-orang kafir. Pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan unggun api yang banyak. Supaya disangka orang Islam yang datang tu ramai. Jumlah yang datang tu memanglah ramai, 10,000 orang. Ramai daripada orang duduk Mekah tu. Tapi Rasulullah tidak mahu berlaku peperangan di kota Mekah. Sebab itu disebut pembukaan kota Mekah. Dan memang pembukaan kota Mekah tidak ada pertumpahan darah. Rasulullah banyakkan unggun api, biar disangka Rasulullah banyak. Yang kedua, Rasulullah hantar seorang untuk berkata, siapa yang duduk dalam rumah, maka dia selamat. Siapa yang duduk dalam masjid, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abbas, dia selamat. Siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, dia selamat. Artinya kebanyakan orang sayangkan nyawa. Maka dihantar ataupun diberikan pengumuman tersebut menyebabkan tidak ada keluar yang berperang. Tak ada yang keluar. Semua orang duduk masjid, duduk rumah. Mereka tidak keluar. Yang memudahkan Rasulullah SAW membuka kota Mekah pada tahun ke-8 Hijrah. Pada 21 Ramadan. Pembukaan. Dan Rasulullah tinggal di Mekah selama 18 hari. Melakukan solat qasar. Selama 18 hari. Sebelum Rasulullah mempelengkapkan bala tentera untuk melakukan peperangan Hunain. Kerana sebahagian yang jenis degil lagi, mereka keluar dari Mekah dan berhimpun di tempat lain. Mengumpul kekuatan tempat lain. Antaranya ialah di Hunain. Akhirnya berlaku peperangan Hunain. Rasulullah membawa bala tentera daripada Madinah 10,000 orang. Dan orang Mekah yang sudah beriman seramai 2,000 orang. 12,000 orang. Dan mengalahkan Bani Saqif ataupun kaum Hawazin dalam peperangan Hunain. Yang merupakan rampasan terbesar dalam sejarah peperangan Nabi SAW. Akhirnya perang itu menamatkan penguasaan musyrik Mekah dan kabilah-kabilah di semenanjung tanah Arab. Tidak ada lagi perang antara Rasulullah dengan orang Arab. Melainkan perang terakhir Rasulullah yang dinamakan perang Tabuk dengan Rom. Perang Arab tu berakhir dengan perang Hunain. Last kali. Lepas tu tak ada kabilah Arab yang berani untuk memusuhi Nabi SAW. Semuanya datang berbai'ah kepada baginda SAW. Berjanji, berdamai. Tak ada seorang lagi nak perang. Tinggal lagi satu ancaman, iaitu ancaman daripada Rom. Dan perang terakhir yang Nabi sertai, yakni perang Tabuk. Itu ancaman Rom. Yang berakhir dengan Rom tidak hantar tentera, lari daripada tempat yang dijanjikan. Maka Rasulullah menang secara moral. Akhirnya seluruh tanah Arab menjadi Muslim, Islam. Seluruhnya Islam. Maka ini cerita dari sudut ayat ini. Pembukaan kota Mekah, kisah pengkhianatan Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun saya katakan dia sahabat, tapi perbuatan ini namanya khianat.
Dia sahabat perbuatan khianat. Dia salah perhitungannya dan Rasulullah maafkan dia kerana apa? Kerana dia ahli badar. Kalau dia bukan ahli badar, mungkin dia dihukum. Kalau dia bukan ahli badar, mungkin dia akan dihukum dengan hukuman yang berat. Kerana ahli badar ada keistimewaan. Allah ampunkan dosanya apa yang telah dilakukan. Ini sebab turun ayat ini. Wahai orang beriman, jangan kamu menjadikan musuh Allah, musuh-musuh kamu, awliya, tempat kamu letakkan kepercayaan. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kamu tunjukkan rasa kasih sayang. Wa qad kafaru, sedangkan mereka kufur bima ja'akum minal haq, kebenaran yang sampai pada mereka. Satu, yukhrijuna rasul wa iyyakum, dan mereka halau Rasul dan menghalau kamu. Antu'minu billahi rabbikum, hanya kerana kamu beriman pada Allah, Tuhan kamu yang sebenar. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Larangan ini bila mana kamu keluar berperang pada jalan Allah. Artinya dalam situasi perang, jangan percaya orang kafir. Dalam situasi perang. Kerana situasi perang ialah situasi kerahsiaan. Situasi perang tak percaya orang kafir. Dalam situasi aman lain. Sebab tak ada apa rahsia. Situasi aman. Dalam situasi perang, maka tak boleh. Dalam situasi untuk mencari keredaan Allah. Tusiruna ilaihim bil mawaddah. Kamu menyembunyikan kasih sayang. Dengan orang kafir. Wa ana a'lam. Sedangkan aku, kata Allah, mengetahui bima akhfaitum. Apa yang kamu sembunyikan. Wa ma a'lantum. Apa yang kamu terang-terangkan. Wa man yaf'alhu minkum. Siapa yang melakukan demikian, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah sesat daripada jalan kebenaran. Maka Allah Ta'ala menjelaskan bahawa dalam keadaan peperangan, dalam keadaan gawat, maka tidak boleh ada satu pun bentuk persahabatan dan mualak dengan orang kafir. Kerana kecenderungan orang-orang kafir memusuhi orang Islam tadi mencari kelemahan dan rahsia. Dalam situasi perang dengan orang kafir. Dalam situasi untuk menegakkan agama Allah SWT. Ini larangan dia. Dan Allah Ta'ala menyebut, kenapakah mereka ataupun dilarang orang Islam bermualak dengan orang kafir? Allah sebut 3 faktor utama. Yang pertama, in yathqafukum yakunu lakum a'da'a. Mereka ini sentiasa bila bertemu dengan kamu menganggap kamu musuh. Sebab orang kafir ikut mana pun dianggap kamu musuh. Itu sebab itu Allah sebut dalam ayat yang lain. Walam tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan sekali-kali redha orang Yahudi dan orang Nasrani kepada kamu sehingga kamu ikut mereka. Artinya Allah Ta'ala menceritakan sifat orang kafir. In yathqafukum, kalau mereka jumpa kamu, mereka sentiasa ingin memusuhi kamu. Contoh kalau kita tengok dalam dunia ini, agama yang paling dibenci oleh orang kafir ialah agama Islam. Dia benci. Islam tidak membenci sebagaimana mereka benci. Mereka amat benci pada Islam. Bahkan kita lihat undang-undang yang dibuat untuk agungi Islam. Etika pakaian, etika apa bentuk pun mereka cuba untuk lawan yang Islam suruh itu yang lawan. Bila mereka bercakap tentang hak kebebasan, mereka akan cari untuk menjatuhkan hak-hak orang Islam atas nama hak kebebasan. Bakar Quran boleh. Sebab apa? Hak kebebasan. Tapi tak nak bakar kitab mereka marah. Menghina Islam atas nama kebebasan boleh. Bila hina agama mereka marah. Tapi hina agama kita tak apa. Itu hak kebebasan. Itu cara mereka. Atas nama hak kebebasan. Tapi bila orang Islam bercakap hak kebebasan, berpakaian, mereka halang. Tak boleh. Ini unsur agama. Nak pakai jubah tak boleh. Nak pakai serban, kopiah lagi tak boleh. Nak pakai purdah tak boleh. Semua tak boleh. Kenapa? Ini bertentangan dengan dasar sekular. Tapi bercakap hak kebebasan pula, okey boleh telanjang. Boleh telanjang, boleh itu, boleh ini. Kalau kita lihat rata-rata undang-undang yang dibuat, undang-undang untuk melawan Islam. Lawan Islam. Akhir apa yang datang berkait dengan punca Islam, mereka marah. Kalau orang Islam nak pakai kopiah, mereka marah. Yahudi nak pakai dia punya kipo dia tu boleh. Yahudi boleh. Sing boleh. Lain semua boleh. Tapi Islam tak boleh. Ni pula larangan nak sebut Allahu Akbar pun tak boleh. Jadi pelik pula.
Kunut nazilah yang merupakan sunat dibaca. Bukan ialah sunat muakkad. Muakkadah. Dituntut. Setiap solat fardu. Khususnya. Tak boleh juga. Lalu kita tanya undang-undang pun tak boleh. Hak saudara kita nak doa. Tak boleh. Tak boleh. Guna kaedah apa pun. Kita lihat inilah kebencian pada Islam. Benci pada Islam. Bila hak Islam dia marah. Kalau dia tak apa mabuk boleh. Kami bukan Islam. Suka kami lah kami nak mabuk. Kalau dia bak orang kafir. Dia nak mabuk. Dia nak datang pejabat pakai skirt. Kebebasan kami lah. Kita buat piagam ataupun cara berurusan di pejabat pakailah sopan sikit. Tak, nak pakai skirt je. Dia marah undang-undang tu. Akhir undang tu terpaksa dibuang. Nak pergi balai poli pakai skirt pun boleh. Itu cara orang kafir. Tapi bila melibatkan orang Islam, lalu undang-undang tu seperti keras. Tak boleh berubah. Sebab itu saya katakan permusuhan yang paling tidak mendapat hak atas dunia ni sekarang ialah Islam. Mempraktikkan Islam tidak mendapat hak. Ini kerana di belakang itu ialah tangan-tangan kekufuran. Orang kafir belakang. Ni kalau orang Islam pun cakap, kerana mereka ini meminjam lidah-lidah orang kafir. Kerana tekanan yang kuat daripada orang kafir, pengaruh, nak cari sokongan orang kafir dan lain-lain orang kafir. Akhirnya sebagian orang Islam bercakap melalui lidah dengan menggunakan lidah orang kafir. Padahal dia Islam. Apa yang trauma sangat nak sebut Allah Akbar tu? Dia punya takut dia lain macam. Nak sebut kataan kafir pun tak boleh. Kafir pun tak boleh. Nanti orang kafir kecil hati. Lalu kita pun hairan. Ratusan ayat Quran sebut kafir. Seolah-olah apa yang Allah bercakap, Allah kata tadi. Bagi mereka, itu kasar. Tak boleh. Kita diminta ikut perintah Allah. Bila Allah sebut, ya ayyuhalladzi, Allah sebut, qul ya ayyuhal kafirun, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang kafir di kalangan ahli kitab atau penyembah berhala. Tak pernah pun dalam Quran Allah menggunakan kalimah lain daripada perkataan kafir. Melainkan kafir ataupun Allah gunakan perkataan yusyrik ataupun asyraku. Mensyirikkan Allah. Tak diubah. Biar nama lain. Sehingga nampak macam akidah mereka itu tak salah. Tentang kafir Allah yang guna kalimah itu untuk tunjukkan perjalanan mereka itu salah. Supaya mereka sentiasa rasa bersalah dalam hidup kerana mereka kafir. Untuk menyelamatkan mereka. Tapi tak boleh. Kafir pun tak boleh. Itu di parlimen kelak benda tu mungkin digazetkan di luar pula. Luar pun tak boleh juga. Sekarang ni kat parlimen lah tak disebut kafir. Nanti kat luar pun tak disebut kafir. Semua kalimah-kalimah Islam menjadi satu ketakutan kepada mereka. Lalu mereka pun nak buang belakang kalimah. Yang ada dalam Quran semua satu persatu. Jangan sebut pada orang kafir neraka. Jangan sebut neraka. Yang kata orang kafir masuk neraka. Yang kata apa-apa, diam je. Tapi yang Quran sebut beratus ayat. Orang kafir masuk neraka. Allah sebut orang kafir masuk neraka. Jangan sebut dia masuk syurga juga. Jadi ini kita katakan bahasa-bahasa yang atas nama kita katakan konongnya menjaga hak sekian-sekian, mereka mengabaikan agama. Dan ini dasar sekular yang paling bahaya. Dan orang Islam kena sedar suntikan halus ini. Yang sebenarnya satu cara menceroboh ayat Al-Quran. Satu cara yang secara diam-diam untuk menolak ayat Al-Quran. Tolak. Lalu bagi mereka, kafir tak boleh guna. Orang non-Muslim macam betul juga dia. Maka ini golongan kita sebut sebagai liberal. Liberal. Nanti saya kata neraka pun tak sebut. Jangan kata orang kafir masuk neraka. Dan nak suruh masuk apa? Nak suruh orang kafir tu masuk apa? Maka mana dakwahnya? Ini yang menggerungkan dalam pemikiran, pola pemikiran yang rosak. Sebab itu Al-Quran menyebut secara tegas. Jadi kita baca tafsir Quran, kita lihat bagaimana Allah menyebut. Menumpahkan kasih sayang pada orang kafir. Pertama, di mana pun mereka jumpa kita, sifat mereka memusuhi. Yang kedua, وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ. Dan mereka sentiasa menggunakan mulut mereka dan kuasa mereka bagi menganiaya orang Islam. Tak rata-rata orang kafir yang memusuhi Islam. Mereka akan gunakan setiap perkataan untuk memusuhi Islam. Dan perbuatan mereka. Dan yang ketiga kata Allah, وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. Mereka nak suruh kita kafir macam mereka. Mereka nak kita ikut cara mereka. Cara pemikiran kafir mereka. Cara perbuatan kafir mereka. Bukan kafir seperti mereka. Ini Allah sebut 3 sebab. Kenapa jangan kamu letakkan, curahkan
kasih sayang kamu pada orang kafir. Kerana mereka ini dalam hati mereka sentiasa musuhi kamu. Yang kedua, kalau mereka punya kesempatan, mereka akan gunakan lidah mereka, kuasa mereka untuk menyakiti kamu. Ya, sebab tu saya katakan bila orang Islam jadi minoriti je, kita akan ada masalah dengan orang kafir. Tapi kalau orang kafir jadi minoriti, mereka dapat semua hak mereka nak. Semua hak. Mereka nak apa dapat. Ni orang Hindu di Emirat. Nak rumah berhala, buat rumah berhala. Dapat. Mereka dapat. Tapi kalau orang Islam di India pun mereka dapat. Masjid pun kena roboh. Jangan kata nak buat masjid. Kalau orang kafir menjadi minoriti, kita baca mana-mana sejarah yang panjang dulu sampai sekarang. Melainkan mereka mendapat hak mereka. Pernah satu ketika zaman Umar bin Abdul Aziz, gereja dirobohkan untuk membesarkan masjid. Lalu orang Kristian membantah. Dan sampai pada pengetahuan Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menyuruh dikembalikan hak orang Kristian tu. Hak dia. Begitu tanah dia beri. Dia ambil. Tentu kalau orang Islam pula, tanah masjid ni dia boleh ambil. Dia kata ini dulu tempat kelahiran dewa dia. Dah jadi. Masjid Babri telah dibina Kuwait. Kalau tuan-tuan masih ingat Masjid Babri. Telah jadi Masjid Babri. Yang telah dirasmikan oleh Modi. Perdana Menteri India sekarang. Dia dah buat. Dia tahan sikit, tahan lama-lama dah siap dah. Tapak di mana masjid dibina 400 tahun. Masjid tu sejarah dia 400 tahun. Dia klaim mudah je. Itu tempat Dewa Krishna dia lahir dah habis itu. Semua tempat ni sebab Dewa dia lahir belaka. Begitu cara orang kafir. Yang saya kata kita orang Islam. Kalau kita menjadi minoriti, kita takkan selamat. Kalau kita menjadi majoriti dan kita memerintah orang bukan Islam, selamat. Tak diusik apa pun. Hatta ini pengakuan Yahudi sendiri. Waktu mereka menjadi minoriti dalam pemerintahan kerajaan Uthmaniyah, mereka tidak pernah dianiaya hidup. Waktu mereka menjadi minoriti dalam kerajaan Andalusia, mereka hidup dengan sempurna, dengan baik. Tak ada masalah. Mereka pernah jadi minoriti dalam kerajaan Andalusia. Mereka dapat kedudukan yang baik. Mereka tidak dilayani sebagai manusia kelas kedua. Mereka pernah menjadi minoriti dalam kerajaan Uthmaniyah. Diberi hak mereka, tak ada masalah. Tapi bila mereka banyak sikit, mereka nak halau semua orang Islam, halau semua. Mereka anaya semua. Ni ada seorang muhallil ataupun pemikir kalangan Yahudi, rabai dia. Dia kata kalau sekiranya Yahudi ataupun hari ini Israel boleh mengalahkan Hamas, walaupun dia tak percaya boleh kalahkan. Kalau dia kata, ia juga tak akan selesai. Kenapa? Kerana kita menzalimi hak orang Palestin sekian lama. Dalam 75 tahun, kita tak pernah beri hak dia sebagai seorang rakyat Palestin. Tak pernah kita beri. Hak settlement dia, hak rumah, hak pekerjaan, semua kita tak bagi. Tuan-tuan, dia orang datang, rumah-rumah Palestin dirampas macam tu je. Rampas. Keluar-keluar saya nak ambil orang ni. Keluar-keluar ambil. Macam tu je. Yang tak pernah dilakukan oleh orang Islam pada Yahudi. Keluar-keluar kami nak duduk sini. Bukan Salahuddin memanggil kembali Yahudi yang dihalau keluar oleh orang Kristian. Pada zaman Romawi, mereka memerintah Urushalim atau Jerusalem. Mereka halau Yahudi. Sebab mereka musuh kuat dengan Yahudi. Bila Salahuddin masuk ke Baitul Maqdis, Salahuddin memanggil kembali Yahudi yang dihalau oleh kerajaan Romawi dulu. Dan ambil balik tempat mereka. Ya, orang Islam bila jadi majoriti, dia akan beri hak. Tuan-tuan tengok kita kat Malaysia. Hak apa yang orang bukan Islam tak dapat kat sini? Hak cuti. Hari ni cuti dia sama banyak cuti kita dah. Dulu cuti dia sehari je. Kita seminggu. Sekarang dia seminggu, kita seminggu. Tak ada masalah. Nak cuti berapa? 2 minggu, ambil 2 minggu. Berarti haknya diberi semua. Nak apa benda lagi? Nak kuih besar mana? Ambil kuih besar mana? Nak gereja besar mana? Ambil gereja besar mana? Diberi hak, diberi hak. Tak diganggu hak mereka. Tetapi bila orang Islam pula, kalau satu hari nanti orang Islam jadi minoriti, di mana-mana negara yang pernah mereka jadi majoriti, mereka akan lihat nasib mereka seperti Palestin. Kalau hatta kalau kerajaan Islam itu ditaktur, dia tetap beri hak kepada bukan Islam. Walaupun ditaktur. Tuan kerajaan Mesir zaman ditaktur. Orang Kristian di Mesir lebih kurang 20%. Mereka mendapat hak yang banyak di Mesir. Waktu itu ketua agama Kristian Ortodok namanya Baba Shenouda. Bawa dia Baba Shenouda. Dia beri hak dan diletakkan, dia kalau ada majlis negara, dia di antara orang utama selepas Syekh Al-Azhar. Dia beri kemuliaan. Hak mereka. Walaupun 80% lebih
di Mesir itu ialah orang Muslim. Hanya sekitar hampir 20% atau 10%. Tapi diberi satu hak mereka. Bila kedutaan mereka nak sebarkan Kristen Katolik. Di Mesir Kristen Ortodok. Dia bukan Kristen Katolik. Jadi kedutaan mereka dihantar beberapa pendeta untuk menyebarkan Kristen Katolik. Lalu Baba Shanoda membantah. Sebab Mesir bukan bumi Kristen Katolik. Ini Kristen Ortodok. Bantah. Tuan-tuan kerajaan menyokong. Tak apa. Dia jaga hak kamu. Supaya Katolik tidak disebarkan di Mesir. Biar mereka kekal Kristen Ortodok. Kristen Ortodok ni pakai serban. Dia pakai serban, pakai jubah. Kristen dia. Artinya mereka ni lebih gemarkan bercakap Arab. Mereka ada tokoh utama seperti Butrus Ghali, kalau tuan-tuan masih ingat. Butrus Ghali pernah jadi Seksua Agung PBB. Itu Kristen Ortodok Mesir, Butrus Ghali. Dan banyak lagi nama-nama yang terkenal yang memegang ekonomi Mesir. Mereka ni pegang ekonomi, tak ada masalah. Mereka tak disekat. Atas kita di Malaysia, orang bukan Islam bebas dalam bab ekonomi. Banyak mana bisnes mereka dapat. Dan orang Islam sokong bisnes mereka. Tak ada pun nak boykot. Orang Islam sokong bisnes orang kafir. Orang kafir kaya sebab kita sokong dia. Kita beli makanan dia, kita beli barang dia, kita beli produk dia. Maksudnya, tiada je sikap prejudis kita pada mereka. Tak ada. Tapi orang kafir Allah kata ada. In yathqafukum yakunu lakum a'da'a. Kalau mereka jumpa kamu, permusuhan itu tak pernah padam. Dan kalau mereka punya kuasa, mulut mereka dan tangan mereka akan sentiasa menyakiti kamu. Tetapi kalau mereka pegang kuasa, mereka akan menyakiti kita. Nak azang tak boleh, pakai mic dalam. Kan kita tahu saudara-saudara kita jadi minoriti. Nak sembelih korban tak boleh. Banyak tak boleh, dia akan menyakiti kita. Kalau gelerang dia, kita tak menyakiti mereka. Gelerang mereka ada kuasa, mereka pasti menyakiti kita dengan perkataan dan perbuatan mereka. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan. Lam tanfa'ukum arhamukum. Tiada memberi manfaat kepada kamu. Hubungan silaturahim kamu. Wala auladukum. Atau anak pinak kamu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala menjelaskan. Ingat orang kafir, dia tak akan membantu kita pada hari akhirat kelak. Jadi langsung manfaat berhubungan dengan mereka pada hari kiamat kelak tadi. Kerana kekufuran menghilangkan manfaat. Maka apa guna menumpahkan cinta pada orang kafir? Kalau kita tumpahkan cinta pada orang beriman, maka dia beri manfaat dari sudut syafaat. Dari sudut pertolongan hari akhirat kelak. Orang kafir tidak. Itu Allah Ta'ala memberi peringatan tegas kepada kita tentang kelompok orang kafir yang memusuhi kita. Jangan bagi ruang kekuasaan pada mereka. Melainkan mereka akan menyakiti kita dengan kekuasaan yang mereka perolehi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.